Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sahabat anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta di keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi ramai yang bertanyakan kepada saya, apa perkembangan terbaru dalam tuntutan air citra RM10,000? Okey, yang mana kita tahu sejak kebelakangan ini, apabila musibah banjir melanda sebahagian negeri di semenanjung Malaysia, terutama sekali di Selangor, wilayah Persekutuan, Pahang dan juga Negeri Sembilan, tuntutan ataupun perkembangan bagi isu air citra sebanyak RM10,000 ini agak bukan agak suram tetapi agak berkurangan, kerana ramai yang telah beralih isu kepada masalah banjir, terutama sekali daripada golongan pencarum maupun daripada kalangan pemimpin politik ataupun menteri-menteri di dalam kabinet kerajaan itu sendiri. Okey, namun 4 hari yang lepas, Dr. Ashraf Wajdi semasa melakukan lawatan di kawasan Taman Seri Muda, kalau tak salah saya, untuk melihat keadaan masa banjir, dan lawatan itu juga didatangi oleh disantuni oleh Yang Amat Perdana Menteri Malaysia ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri. Dan semasa dalam lawatan kerja untuk melihat masa-masa banjir tersebut, Dr. Ashraf telah pun menyatakan lagi sekali tentang isu tuntutan air citra sebanyak RM10,000 secara terus kepada Perdana Menteri Malaysia, yang mana beliau berpandangan hasil daripada perkongsian daripada rakyat, iaitu daripada pencarum, yang mana mereka merasakan pengeluaran untuk kereta air ini penting bagi kebanyakan rakyat untuk meneruskan kelangsungan hidup akibat terkesan dengan pandemik dan juga PKP dengan berbagai komitmen dan hutang tertunggak. Malah ada pula sebahagian besar yang sudah jatuh ditimpa pula tangga akibat banjir luar biasa yang melanda banyak tempat di seluruh Malaysia. Kemudian semalam Dr. Ashraf ni telah pun menyatakan beberapa poin bagi isu pengeluaran air citra sebanyak RM10,000 ini, yang mana isu ini seperti mana yang telah dinyatakan oleh kita, seperti mana yang telah diminta oleh rakyat daripada kalangan pencarum, seperti mana yang dikongsikan oleh beliau sendiri, bahawa tuntutan ini adalah bukan saja-saja, bukan suka-suka, yang mana situasi daripada PKP ini sendiri amat sukar bagi kebanyakan rakyat. Apatah lagi, ramai yang hilang punca pendapatan apabila diberhentikan kerja, dicutikan tanpa gaji, dipotong gaji, dan juga perniagaan yang tidak dapat beroperasi, tidak menjadi sejak daripada awal tahun. Kemudian ramai juga yang dibebani komitmen dan juga hutang tertunggak. Apabila terlalu ramai yang masih lagi dihimpit dengan isu hutang ni, tidak ada lagi bayaran, tidak ada lagi pengeluaran daripada skim pengeluaran daripada KWSP, ramai yang akan cenderung, yang pertama akan pergi kepada pinjam alung lah. Okey, yang kedua, mereka ini akan bergolok gadai. Itu pun kalau masih ada lagi orang kata aset, mungkin ada macam rantai ke apa ke kan, benda yang boleh digadaikan. Jadi mereka akan menggunakan apa saja untuk mendapatkan wang tersebut. Dan perkara yang pasti kita nak elakkan di sini adalah daripada terlibat dengan meminjam kepada alung. Itu yang kalau boleh kita nak elakkan sangat. Dan yang kemudian juga ramai yang ditimpa musibah banjir di sebahagian besar di kawasan Malaysia, terutama sekali bagi yang telah saya nyatakan tadi, Kuala Lumpur, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Negeri Pahang. Okey, kemudian ramai juga yang mengadu quotation awal untuk membaki kereta yang rosak akibat ditenggelami air secara purata daripada kos sebanyak RM4,000. Malahan ada yang mencecah hingga belasan ribu ringgit. Ini memang kita tidak nafikan kos untuk membaiki kereta ini sangat tinggi. Malah saya melihat sendiri dalam beberapa kumpulan kereta yang ada saya join, walaupun kereta itu adalah kereta baru, ada yang baru pakai dalam 4 bulan, 5 bulan dan sebagainya, dan walaupun pihak pengeluar kereta tersebut memberikan diskaun 25%, 30% terhadap parts dan juga perkara-perkara yang lain, kita tak cerita tentang isu pembersihan, tetapi isu untuk repair, pembaik boleh.
lebih daripada 10,000 pun saya tengok ada, walaupun ada benda yang macam boleh dituntut under warranty dan sebagainya, tetapi hakikatnya kos itu adalah sangat tinggi. Ini ditambah lagi dengan bagi mereka yang terlibat dengan musibah banjir, terutama sekali dengan masalah bagi keperluan asas elektrik di dalam rumah, periuk nasi, periuk air, macam-macam, mesin basuh, peti ais, televisyen dan juga perkara-perkara yang lain. Perkara ini kalau kita nak ceritakan daripada segi bantuan yang diberikan memang tidak mencukupi, dan juga kalau kita nak harapkan bantuan diberikan secara langsam untuk menyelesaikan isu dalam satu isi rumah tersebut, katil, bantal, pakaian dan sebagainya, memanglah kita faham benda tu terlalu sukar. Tetapi salah satu pilihan yang ada adalah dengan meneruskan untuk pengeluaran bagi daripada skim pengeluaran KWSP, iaitu teruskan saja untuk pengeluaran air citra, tetapkan pada satu amount maksimum iaitu sebanyak RM10,000, beri pilihan kepada pencarum sama ada untuk mengeluarkan ataupun tidak, beri pilihan kepada pencarum untuk mengeluarkan secara one off payment ataupun untuk menerima bayaran secara bulanan. Yang pertama sekali, program ini seharusnya diteruskan dan dipertimbangkan dengan serius. Yang kedua sekali, wajar diberikan pilihan kepada rakyat, terutama sekali daripada kalangan pencarum, untuk memilih kaedah pembayaran dan juga kaedah pengeluaran. Beri pilihan tanpa mengenakan sebarang syarat. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Dr. Ashraf sebelum ini, memang banyak pihak yang risau, persatuan kerja yang risau, malah kerajaan sendiri risau apabila ramai yang mempunyai baki wang yang tidak mencukupi untuk dana persaraan. Tetapi saya percaya dengan kebijaksanaan, sama ada menteri, sama ada pemimpin di agensi, pemimpin di KWSP, pakar-pakar ekonomi dan sebagainya, mereka ini boleh mengusahakan sesuatu untuk menambah baik pulangan daripada pelaburan kumpulan wang simpanan pekerja, yang mana perkara itu boleh diterjemahkan dalam pembayaran dividen yang lebih tinggi bagi tahun-tahun mendatang kepada mereka yang mencarum di dalam akaun KWSP. Sebenarnya terlalu banyak kaedah yang telah dicadangkan, terlalu banyak penyelesaian yang telah diberikan, hanya kita menunggu sahaja apa keputusan daripada kerajaan untuk menyelesaikan isu tuntutan ini. Dan diharapkan dengan berbaki beberapa hari saja lagi ini, diharapkan ada satu keputusan yang konkret daripada pihak kerajaan untuk menyatakan pendirian, untuk menyatakan keputusan mereka, dan sudah tentu rakyat mengharapkan agar pengeluaran ini diteruskan, yang pertamanya. Yang keduanya, rakyat mengharapkan agar program untuk diteruskan ini, penerusan ini dapat dilakukan dengan kadar yang segera. Jika hendak membuat sistem untuk pindaan, sistem untuk pembangunan baru dan sebagainya, rakyat mengharapkan perkara ini dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat. Yang ini mungkin boleh selesai dalam minggu pertama bulan Januari ataupun minggu kedua bulan Januari, dan mungkin selewat-lewatnya pada awal bulan Februari, rakyat daripada kalangan pencarum yang memilih untuk mengeluarkan lagi wang mereka ini mungkin sudah boleh menerima bayaran bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka, mengelakkan mereka ini daripada mengalami tekanan hidup, daripada berhutang dengan alung, daripada bergolok gadai, dan mungkin juga daripada mereka yang mengambil keputusan untuk membuat sesuatu yang ditentang oleh mana-mana agama. Na'udzubillah. Okey, jadi itu saja yang saya nak tekankan dan nak kongsikan sedikit pada hari ini, dan besar harapan kita agar perkara ini dapat direalisasikan dengan segera. Dan insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru berkenaan dengan isu ini, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang punya sebarang masalah, sebarang komen ataupun sebarang pandangan, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.